Assalamualaikum, Anda sedang menonton Sekilas Fakta 5 November 2024 bersama saya, Saif Akmal. Pengasas Fashion Valley, Vivi Yusof dan Fazaruddin Shah Anwar dipanggil memberi keterangan kepada SPRM hari ini. Ini susulan kerugian 43.9 juta ringgit dialami oleh Khazanah Nasional dan Pemodalan Nasional Berhad PNB daripada pelaburan dalam jenama fashion itu. Mereka dipanggil berbuat demikian di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki dalam mesej ringkas melalui teks berkata, usahawan fashion dan suaminya itu dijadual memberikan keterangan pagi ini. Setakat ini, katanya, SPRM merakamkan kenyataan 4 pekerja daripada Khazanah, PNB dan Kementerian Keuangan. Kesemua mereka bertanggungjawab terhadap hal ehwal pelaburan agensi masing-masing. Semalam, SPRM menyerbu Kementerian Keuangan, MOF, Pejabat Khazanah, PNB serta Ibu Pejabat Fashion Khalid di Bangsar. Terdahulu Azam mendedahkan menjalankan siasatan bagi mengenal pasti jika terdapat unsur jenayah atau isu tata kelola kerana ia melibatkan dana dan kepentingan awam. Vivi dan Fazaruddin telah mengeluarkan permohonan maaf secara terbuka dan memikul tanggungjawab dengan mengumumkan keluar daripada syarikat itu. Dalam perkembangan terbaru, sumber berkata, pasangan itu tiba kira-kira pukul 2.30 petang tadi dan turut ditemani peguam. Setakat pukul 5 petang tadi, difahamkan rakam keterangan masih belum selesai. Kenyataan terbaru Parti Amanah Negara Johor disifatkan sebagai cubaan menjolok sarang tebuan. Ia berkenaan amanah yang mempersoalkan mengenai kerajaan perpaduan masih belum dibentuk di negeri itu. Setiausaha UMNO Johor, Abdul Halim Sulaiman berkata, kenyataan yang menyebut jumlah kerusi yang akan ditandingi amanah pada pilihan raya akan datang juga umpama pengisytiharan perang dengan UMNO dan Barisan Nasional, BN, Johor. Dalam satu kenyataan, Abdul Halim berkata UMNO Johor tidak ada masalah berperang dan bertarung dengan amanah pada pilihan raya negeri, PRN, atau pilihan raya umum ke-16, PRU 16, nanti. Namun katanya, ketika ini bukan masanya untuk berpolitik. Beliau seterusnya mengingatkan amanah Johor supaya tidak sombong dan sepatutnya fokus untuk membantu rakyat. Semalam, Timbalan Pengerusi Amanah Johor, Zulkifli Ahmad tidak menolak kemungkinan berlaku pertembungan antara PH dan BN pada PRN dan PRU akan datang berikutan BN masih belum membentuk kerajaan perpaduan. Dia juga berkata amanah Johor sasar bertanding 20 kerusi. Susulan itu, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi semalam dilaporkan menasihat amanah Johor supaya menghentikan seketika percaturan politik kerana tempoh mengadakan pilihan raya masih panjang. Berita seterusnya, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Puak Zarkashi menyindir Presiden PAS Abdul Hadi Awang berhubung perkongsiannya bertemu Nabi Muhammad dalam mimpi. Muhammad Puak berkata mimpi dialami Ahli Parlimen Marang itu mungkin mempunyai tafsiran berbeza. Contohnya katanya, ia mungkin petanda untuk menyatukan UMNO dan PAS, sertai kerajaan perpaduan dan tidak sesekali bermain politik lagi. Dalam satu hantaran di Facebook, Muhammad Puat turut mempersoalkan motif Abdul Hadi membangkitkan mimpi yang telah berlaku selepas 10 tahun. Muhammad Puat mempersoalkan sama ada tindakan Abdul Hadi dilihat ingin membuatkan ahli PAS dan orang ramai lebih taasub terhadap Hadi. Saya mimpi Rasulullah datang melawat kapung Gusila. Dia mari diiring oleh beberapa orang sahabat dia. Orang nak kata apa ikut dia lah. Dia cerita. Dalam keadaan ada kesan parut perang Uhud di wajah dia. Dia mari dia terus beri salam. Dia sebut nama saya. Assalamualaikum Abdullah Hadi. Waalaikumsalam. Saya pun peluk dia. Memang bau punya atur lah peluk. Macam biasa. Wangi. Kemudian dia kata dalam bahasa Arab. Ukhatibu as-sunnah summa ukhatibu syiah. Saya nak bercakap dengan orang sunni, nak bercakap dengan orang syiah. Dia kata ke saya. Semalam, Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari berkata terserah kepada orang ramai sama ada mahu mempercayai mimpi tersebut atau sebaliknya. Seorang ahli parlimen DAP melontarkan soalan sama ada tindakan disiplin akan diambil terhadap polis mengiring yang menyerang pemandu e-hearing pekak. Ahli Parlimen Kepung Lim Dek Eng menyoal sama ada tiada tindakan disiplin yang akan diambil PDRM.
Bercakap kepada Malaysia Kini, dia berkata tindakan lanjut perlu diambil terhadap pegawai polis berpangkat Lance Corporal, Muhammad Taufik Ismail, untuk memulihkan keyakinan orang ramai. Semalam, Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur mendenda Taufik RM1,000 kerana menyebabkan kecederaan terhadap Ong Ing Kiom, 47, seorang pemandu pekak sekitar jam 11.40 pagi di hadapan lobi Hotel St. Regis di Kuala Lumpur pada 28 Mei lalu. Semasa kejadian, dia sedang mengiringi pemangku Sultan Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang turut menggesa tindakan diambil. Ong menyatakan kekecewaan mereka dengan hukuman ringan yang dijatuhkan itu. Ong juga kecewa kerana dia gagal melihat keribat anggota polis yang menyerangnya itu di mahkamah. Ong menjangkakan gambar penyerangnya akan didedahkan. Ong tidak berpuas hati kerana semuanya berlaku tanpa pengetahuannya. Sempena ulang tahun Malaysia Kini yang ke-25, mulai sekarang hingga 30 November anda boleh melanggan atau memperbaharui pakej Malaysia Kini anda dengan diskaun 25%. Klik link dalam penerangan di bawah atau imbas kod QR pada skrin anda untuk menikmati tawaran eksklusif ini. Kita ke perkembangan di Dewan Rakyat. Presiden PAS Abdul Hadi Awang hari ini menyindir Perdana Menteri Anwar Ibrahim apabila membayangkan dia ingin dilihat lebih baik berbanding Nabi Muhammad. Walaupun tidak menyebut nama Anwar secara khusus, ahli parlimen marang itu merujuk pada orang yang menolak untuk mengambil gajinya. Dan Nabi tak guna 20% ni untuk diri dia. Dia gunakan untuk membantu orang lain yang tak ada dalam peruntukan yang lain. Orang kawasan pendalaman memerlukan bantuan. Terpaksulah orang musafir yang butuh belanja dalam perjalanan. Dia beri. Ini tindakan Rasulullah. Walaupun ada orang kita nak tunjuk lebih pada Rasulullah, tanpa terima gaji dan sebagainya. Itu cerita lain lah. Tapi Nabi ada peruntuk yang untuk dia. Dalam perkembangan lain, bekas Menteri Sumber Manusia, Vev Sivakumar menafikan beliau terlibat dengan penemuan RM94 juta seperti didakwa ahli Parlimen Pendang Awang Hashim. Tuduhan yang dibuat oleh Yang Berhormat Pendang adalah tidak berasas dan saya menafikan sekeras-kerasnya dakwaan mengenai penemuan RM94 juta di kediaman seorang bekas menteri daripada DAP. Sementara itu, ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng menuntut Awang memohon maaf dan berharap dia insaf selepas membuat dakwaan itu. Beliau harus insaf atas kenyataan fitnah dan pembohongan ini. Kerana SPRM telah menafikan dengan sekeras-kerasnya kenyataan yang bersifat fitnah yang haram itu. Oleh sebab itu, kita minta Dewan Rakyat Tan Sri Speaker, kita akan meminta Tan Sri Speaker untuk mengambil tindakan yang keras terhadap ahli Parlimen PAS. Konsert di Stadium Nasional Bukit Jalil mencatat kutipan pendapatan lebih tinggi berbanding acara sukan. Menteri Belia dan Sukan Hana Yuh berkata Malaysia juga mempunyai daya tarikan unik sebagai destinasi konsert. Oleh itu, Hana menyarankan negeri lain menambah baik padan stadium masing-masing bagi menggalakkan acara konsert dan fasiliti sukan. Konsert ini, kalau kita tak adakan konsert pun, sebenarnya rakyat Malaysia akan keluar pergi cari konsert. Saya percaya kalau Kelantan tak buat konsert, rakyat akan pergi Thailand. Kalau negeri lain, mereka akan pergi Singapura. Jadi, kita kena tengok bagaimana kita kumpulkan hasil itu, kita kekalkan hasil itu di Malaysia. Okey, yang itu yang penting dan Perbadanan Stadium Bukit Jalil telah membuktikan bahawa sebenarnya kita boleh laksanakan kedua-duanya dengan seimbang. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Saif Akmal untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.